Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pelajar-pelajar tingkatan 3. Okey, apa khabar semua? Ustazah harap semua dalam keadaan sihat ya. Okey, untuk hari ini kita dah sampai kepada pelajaran yang kelima, bahagian tilawah. Okey, tajuk hari ini adalah zikir penenang hati. Okey, untuk rujukan buku teks, pelajar-pelajar boleh rujuk muka surat 27 hingga 34. Okey, sebelum kita mula pelajaran, Ustazah harap pelajar-pelajar semua dah standby dengan pen, buku bahagian tilawah supaya pelajar-pelajar boleh catat isi-isi penting pada hari ini ya. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, pelajar-pelajar, untuk tajuk ni pelajar-pelajar perlu membaca surah Al-A'raf ayat 205 hingga 206 dengan lancar dan bertajwid. Jadi di akhir pembelajaran ini pelajar-pelajar perlu dapat menguasai bacaan untuk ayat tilawah pada hari ini. Jadi untuk capai objektif yang pertama ini, standard kandungan yang pertama ini, mari kita sama-sama baca surah ini ya. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Pelajar-pelajar, untuk standard pembelajaran yang kedua, okey, tadi kita dah baca ayat Al-Quran. Okey, Ustazah harap pelajar-pelajar boleh ulang kali dengar dan ikuti bacaan tersebut sehinggalah bacaan pelajar-pelajar lancar lah ya. Okey, seterusnya untuk standard pembelajaran yang kedua, kita perlu memahami ayat Al-Quran yang kita pelajari hari ini. Okey, Ustazah baca, pelajar-pelajar ikut, kemudian kita lihat apa maksudnya. Okey ya. Okey, potongan ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur rabbaka fi nafsik. Okey, apa maksudnya? Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu. Okey, potongan ayat yang kedua, tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Okey, apa maksudnya? Tadarru'an tu maksudnya dengan merendah diri, wa khifatan dan rasa takut, wadunal jahri minal qawli serta tidak menyaringkan suara. Okey, itu maksudnya. Okey, potongan ayat yang ketiga, bil ghuduwi wal asal. Apa maksudnya? Pada waktu pagi dan petang. Dan potongan ayat yang keempat, wala takum minal ghafilin, serta janganlah engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai. Baiklah, yang seterusnya, potongan ayat yang kelima, innal ladzina inda rabbik. Okey, kalau kita nak berhenti, kita baca macam itulah, inda rabbik. Tapi kalau kita sambung, kita sebutkanlah inda rabbika. Okey, apa maksudnya? Sesungguhnya mereka malaikat yang ada di sisi Tuhanmu, la yastakbiruna an ibadatihi, tidak ingkar daripada beribadah kepadanya. Okey, potongan ayat yang ketujuh, wa yusabbihunahu, mereka sentiasa bertasbih baginya,
walahu yasjudun, serta kepadanya juga mereka bersujud. Okey, jelas ya pelajar-pelajar? Okey, yang seterusnya kita tengok perintah Allah dalam ayat Al-Quran ini. Okey, biasanya soalan akan tanya, apa dia perintah Allah yang terdapat dalam ayat surah Al-A'raf ayat 205 hingga 206. Okey, kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala memotivasikan manusia dengan memuji malaikat dan menjadikan malaikat itu sebagai contoh. Hal ini kerana malaikat sentiasa berzikir kepada Allah tanpa henti. Berzikir dapat mengelakkan manusia daripada menjadi lalai. Jadi apa perintah Allah? Allah suruh kita sentiasa ingat Allah bil ghuduwi wal asal, pada pagi dan juga petang. Maksudnya kita kena ingat Allah sentiasa, sebagaimana Allah bagi contoh pada kita. Para malaikat yang sentiasa sujud, yang sentiasa bertasbih kepada Allah. Allah bagi motivasi kepada kita, Allah bagi contoh malaikat. Okey, kalau boleh Allah nak kita apa? Kita contohi malaikat, supaya kita tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang lalai. Baik ya pelajar? Baik pelajar-pelajar, yang seterusnya kita tengok apa maksud zikir. Okey, zikir ni dari segi bahasa bermaksud ingatan. Okey, dari segi istilah, zikir ialah mengingati Allah sama ada melalui hati atau lisan. Itu maksud zikir. Zikir ni maksudnya ingatan. Orang yang nama zikir ni maksudnya orang yang kuat ingatan dia. Kan zikir. Zikir ni maksudnya kita sentiasa mengingati Allah sama ada melalui hati ataupun lisan. Okey, kita tengok peranan zikir. Okey, peranan zikir menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah. Yang kedua, menjauhkan diri daripada melakukan maksiat. Bila orang tu dia baru je nak buat maksiat, tapi kalau dia ingat, dia sentiasa berzikir. Okey, bila dia nak buat sesuatu yang tak baik, cepat-cepat astaghfirullahalazim. Jadi zikir astaghfirullahalazim tu tadi mengelakkan dia, menjauhkan dia daripada melakukan maksiat. Okey, yang ketiga, menjadi perisai peribadi daripada gangguan syaitan. Bila kita sentiasa ingat Allah, zikir tu tadi akan menjadi perisai untuk kita daripada gangguan syaitan. Okey, yang keempat, memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Dan yang kelima, menenteramkan hati. Kalau rasa hati tak tenang, sebut saja, zikir sahaja kepada Allah. InsyaAllah hati tu akan tenang, rasa tenteram, rasa tenang je kan. Berzikir. Okey, adab berzikir yang pertama, berzikir dengan lemah lembut. Okey, yang kedua, berzikir dengan rasa rendah diri. Okey, yang ketiga, berzikir dengan penuh rasa takut. Dan yang keempat, sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati. Okey. Okey, seterusnya para ulama menyatakan bahawa adab berzikir termasuk membersihkan mulut dari kotoran dan menyucikan diri daripada hadas. Okey, yang kedua, memastikan tempat berzikir bersih dari suci dan najis. Okey, yang ketiga, menghadap kiblat. Kalau kita dalam majlis kan, okey, kalau boleh kita menghadap kiblat. Okey, tapi kalau tak, sebenarnya tak kisah kat mana-mana pun boleh, yang penting tempat tu suci kan. Okey, yang keempat, berzikir dengan tenang dan khusyuk. Yang kelima, berusaha untuk memahami maksud lafaz zikir. Okey, kita sebut subhanallah, kenalah tahu apa maksudnya, baru kita dapat baca. Kita sebut tu dengan khusyuk, dengan menghayati. Subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita baca dengan
dengan kita memahami maksudnya. Okey. Okey, yang keenam, berzikir bersama-sama imam seperti selepas solat berjemaah. Okey, yang ketujuh, memilih waktu yang afdal seperti selepas solat. Dan yang ke-8, mengelakkan berzikir dalam keadaan yang tidak sepatutnya seperti qada hajat. Okey. Pengajaran ayat. Okey, apa pengajaran ayat untuk hari ini? Okey, sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa berzikir kepada Allah sepanjang masa. Kenapa kita kena berzikir kepada Allah? Agar hidup kita lebih tenang. Okey, macam tu ya, kalau kita nak buat pengajaran ayat, dia mesti ada ayat mengajak kita untuk melakukan sesuatu. Dan kenapa kita kena buat perkara tersebut? Okey, perlu ada ayat. Kita hendaklah apa? Sentiasa berzikir kepada Allah sepanjang masa agar hidup kita lebih tenang. Okey, perlu ada ayat mengajak orang lain. Kita hendaklah melembutkan suara ketika berzikir. Kenapa? Agar dapat mendatangkan rasa khusyuk. Okey, pengajaran yang ketiga, kita hendaklah mengelakkan diri dari menyaringkan suara ketika berzikir. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar. Kita cakap dalam hati pun Allah dengar, Allah tahu. Okey, yang keempat, kita hendaklah mencontohi kepatuhan malaikat yang sentiasa berzikir agar tidak lalai dan sombong. Okey, itu dia 4 pengajaran ayat. Sebenarnya pelajar-pelajar boleh, bila kita dah faham ayat Al-Quran yang kita belajar hari ini, kita boleh buat pengajaran kita sendiri, pengajaran ayat kita sendiri. Okey, janji kena dengan tajuk kita pada hari ini. Okey ya. Dan seterusnya latihan. Okey, yang pertama, nyatakan maksud potongan ayat berikut. Okey, wazkur rabbaka fi nafsika. Okey, apa maksudnya? Tadi kita dah cuba terjemahkan dah kan tadi. Okey, yang kedua, tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli. Apa maksudnya? Dan yang ketiga, wala takum minal ghafilin. Okey, soalan yang kedua, jelaskan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 205 hingga 206 dalam surah Al-A'raf. Baik pelajar-pelajar, sehingga kita berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Semoga pelajar-pelajar semua sentiasa dalam lindungan Allah. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Okey pelajar-pelajar, jangan lupa untuk like, share and subscribe channel saya. Jumpa lagi.